Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad bin Naim bin Abdullah. Matrik nombor 02 011 03 059. Okey, untuk hari ini saya akan menerangkan tentang tafsir ayat sebelah 12 dan 176. Saya menggunakan tafsir Jalalain. Ayat surah saya tidak baca, cuma saya ingin beritahu bahawa kalau tulisan bold ataupun hitam tebal itu adalah merupakan makna daripada ayat, dan tulisan biasa itu adalah tafsir. Okey. Ayat sebelah, Allah mensyariatkan, iaitu memerintahkan kepada kita tentang persoalan pembagian warisan untuk anak-anak dengan ketentuan yang disebutkan, iaitu dengan bahagian seorang anak laki-laki di antara mereka sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Ketika dua anak perempuan bersatu bersamanya, maka anak lelaki mendapat separuh harta dan dua anak perempuan mendapatkan separuh sisanya. Jika bersama anak lelaki ada orang anak perempuan, anak perempuan mendapat sepertiga dan anak lelaki mendapat 2/3. Dan jika anak lelaki sendirian, ia mendapat keseluruhan harta. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih daripada 2 ataupun bahagian mereka ni maka bahagian mereka ni 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Demikian pula jika jumlah mereka 2 orang, kerana itu 2 bersaudara yang bercakap dalam firman Allah, maka bagi mereka 2/3 dari harta peninggalan. Mereka lebih utama apalagi mengingat bahawa seorang anak perempuan berhak atas sepertiga harta jika bersama satu anak lelaki. Dengan sedemikian, jika dia bersama satu anak perempuan, lebih utama dan lebih didahulukan dari hubungan apapun. Ada pula yang mengatakan bahawa diberikan untuk menghilangkan dengan bertambahnya bahagian dengan bertambahnya bilang, iaitu tak kala timbul pengertian bahawa dengan diberikannya sepertiga bahagian untuk seorang anak perempuan jika ia bersama seorang anak laki-laki, maka 2 orang anak perempuan mendapat 2/3 bahagian. Jika dia ni adalah anak perempuan seorang sahaja menurut qiraah wahidah, ber'irabkan rafa' sehingga kana dianggap tam bukan nakis, maka ia memperoleh 1/2 harta, sedangkan untuk kedua orang tuanya. Maksudnya orang tua si mati ni di sini menjadi badal dari bagi masing-masing mereka 1/6 dari harta pusaka. Yakni jika si mati itu mempunyai anak baik laki-laki ataupun perempuan, badal ini untuk menyatakan bahawa kedua orang tua tidaklah bersekutu dalam bahagian ini. Dalam hal ini anak-anak dianggap anak dan datuk pula dianggap ayah. Okey, untuk jika si mati tidak mempunyai anak dan dia ni mewarisi oleh kedua orang tuanya saja atau bersama isteri, maka bagi ibunya boleh dibaca li ummihi dengan min dhammah hamzah, boleh pula li ummihi dengan min kasrah hamzah untuk menghindari pertemuan dhammah dengan kasrah pada 2 tempat yang berdekatan 1/3. Maksudnya 1/3 dari harta telah dibahagikan kepada pihak isteri, sedangkan sisanya buat bapa jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara. Maksudnya 2 orang ataupun lebih, baik lelaki atau perempuan, maka bagi ibunya itu 1/6. Sedangkan sisanya untuk bapanya, sementara saudara-saudaranya itu tidak mendapat bahagian apa-apa. Dan pembahagian warisan seperti tersebut di atas berlaku setelah dilaksanakan wasiat yang dibuatnya. Ini dibaca yushi atau yusha dalam bentuk aktif atau pasif ataupun sebelah pembayaran hutangnya. Maknanya selepas berlakunya wasiat kepada siapa-siapa pun ataupun selepas membayar hutang. Pemenuhan wasiat disebut lebih dulu sebelum pembayaran hutang, meskipun pelaksanaan yang baru dilakukan setelah pelunasan hutang dengan maksud agar wasiat itu tidak diabaikan. Mengenai orang tua dan anak, namun kalimah ini menjadi mubtada', sedangkan khabarnya adalah tidaklah kamu mengetahui manakah yang lebih dekat kepadamu manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ada orang yang mengira bahawa puteranya yang lebih banyak membawa manfaat baginya, lalu ia diberikan harta warisan, sehingga kemudian secara itu terbukti bahawa bapa lah yang lebih bermanfaat. Dan demikian sebaliknya, untuk itu mengetahui persoalan
hanyalah Allah. Itulah sebabnya pembagian warisan diwajibkan Allah. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas makhluknya, Maha bijaksana dalam peraturan-peraturan yang berlaku kepada mereka. Artinya dia tetap menyala sifat tersebut. Okey, dalam ayat sebelah ni ia ada asbab nuzul dalam kitab tafsir. Sebab nuzulnya iaitu dari Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Ar-Rabi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, ini kedua anak Sa'ad bin Ar-Rabi yang terbunuh ketika perang Uhud bersamamu." Jadi pakcik kedua anak ini mengambil hartanya dan tidak, maknanya bapa saudara kedua anak ini mengambil hartanya dan tidak meninggalkan sama sekali, dan keduanya tidak bisa dinikahkan kecuali memiliki harta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Allah bersabda bahawa Allah akan memutuskan dalam hal itu. Maka turun ayat ni lah. Hadis riwayat Abu Daud.